Antara fokus dari Sabah mengenai impak positif usaha pelihara warisan budaya dalam memperkukuh perpaduan. Perinciannya bersama Suaran Shah. Silakan. Ya sahih, Pesta Labuk Beluran 2025 platform penting memelihara warisan budaya dan memperkukuh perpaduan masyarakat selain merancakkan pertumbuhan ekonomi luar bandar. Julung kali diadakan, pesta tersebut membuktikan sokongan padu masyarakat terhadap usaha kerajaan negeri memartabatkan seni, budaya dan identiti tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri sentiasa meraihkan kepelbagaian budaya sebagai kekuatan negeri. Amat bermakna, amat bertepatan dengan masanya untuk kita mengangkat industri pelancongan di daerah Beluran ini, khususnya di Labuk. Tontonkan kepada orang ramai ataupun kepada Malaysia tentang adat istiadat orang-orang kita di Labuk. Pesta Labuk dilihat berupaya melonjak ekonomi Beluran khususnya dalam sektor pelancongan. Kesinambungan program Pesta Labuk ini akan dapat kita laksanakan lagi, sama ada ianya secara tahunan atau mungkin dui tahunan. Kalau boleh kita kasih terbuka pada sedakan semua dun-dun Labuk lah, dun Sugut, Talupid, kita war-warkan kepada saya minta kepada semua penyertaan dapatlah menyertai di Pesta Labuk ini di Beluran. Pesta ini diserikan lagi dengan pertandingan perahu berhias Ampalut di Padau selain persembahan kebudayaan dan nyanyian artis tempatan. Festival Kaligrafi dan Seni Motif Perpaduan 2025 terima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Ia libatkan 1,500 penyertaan terdiri daripada pelbagai kaum. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata festival ini manifestasi terbaik menghubungkan pelbagai etnik, seterusnya mengukuhkan rasa hormat dan penghargaan satu sama lain serta zahirkan semangat kebersamaan yang menjadi teras perpaduan negara. Beliau mencadangkan agar bengkel seni kaligrafi diadakan secara berkala di institusi budaya dan ilmu seperti Muzium Negara, Perpustakaan Negara serta galeri dan pusat komuniti terpilih. Usaha itu dapat memperkasa seni warisan dan membina jati diri kebangsaan. Festival berlangsung sejak Jumaat lepas menonjolkan seni kaligrafi serta motif Malaysia sebagai sebahagian daripada khazanah budaya negara. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk bengkel klinik Dr. Jawi, kongsi seni kaligrafi Jawi Cina dan Tamil, pertandingan seni motif etnik, kaligrafi perpaduan dan fashion motif perpaduan. Lebih 10,000 orang dijangka memeriahkan sambutan Hari Sabah 2025. Sambutan diadakan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah 2025, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pelbagai aktiviti diadakan termasuk pameran dan seminar kemerdekaan Sabah bermula 30 Ogos. Dijemput orang ramai untuk mengunjungi Padang Merdeka pada hari itu supaya mengenali sejarah kita dengan lebih mendalam lagi dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memahami Hari Sabah. Datuk Dr. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di Kota Kinabalu. Beliau berharap sambutan Hari Sabah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan dimartabatkan menerusi penerbitan buku dan penciptaan lagu khas Hari Sabah. Program Santuni Madani Anjuran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah di Kampung Karambunai berjaya mengenal pasti 10 ketua isi rumah KIR layak didaftarkan dalam IKASih. Ia hasil turun padang unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri yang menyantuni penduduk sepanjang program berlangsung. Kita akan dibawa ke jawatankuasa yang telah akan dibawa di BKK. Di sana kita akan disaring semula melihat bagaimana. Kemudian kita akan senaraikan dan mereka ini akan mendapat
bantuan yang sepatutnya. Beliau ditemui media selepas majlis penutupan program Santuni Madani Kampung Karambunai di Sepanggar. Dalam pada itu, Dato' Seri Rosli memberitahu penduduk Kampung Karambunai juga akan memiliki kemudahan dewan bernilai RM300,000 yang mula dibangunkan dalam masa terdekat. Masjid kampung tersebut juga akan dipasang kapet baru. Pelbagai pengisian acara diadakan oleh 20 agensi persekutuan melibatkan penyertaan kira-kira 1,500 penduduk menerusi program tersebut yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Usaha membendung wabak denggi bukan hanya tanggungjawab pihak Jabatan Kesihatan semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan masyarakat di semua peringkat. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict berkata, ini penting bagi memastikan usaha pencegahan denggi lebih berkesan selaras dengan agenda nasional Malaysia Sehat. Kita sebagai rakan pimpinan dan terutama kita sebagai penduduk di daerah Penampang mempunyai tanggungjawab tersendiri, antaranya untuk memastikan di persekitaran rumah kita itu bebas daripada pembiakan nyamuk denggi dan juga malaria. Pejabat Ahli Parlimen Penampang dan Dun Kepayan juga bersedia bekerjasama menggerakkan program gotong royong bersama masyarakat sebagai usaha berterusan membantras wabak itu. JKR dan kontraktor terlibat pembinaan Mahkamah Anak Negeri Putatan diminta memantau rapat projek berkenaan. Ia bagi memastikan projek siap mengikut jadual ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata, projek bernilai RM5 juta itu kini mencapai 86% siap. Kita amat berharap projek ini dapat disiapkan dalam tahun ini juga bagi memindahkan semua kaki tangan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan ke bangunan baru ini kelak. Datuk Shah Helmi yang juga Ahli Parlimen Putatan ditemui media selepas melawat projek ini. Terdahulu, beliau memaklumkan bahawa proses melantik kontraktor baharu bagi projek pembinaan Stadium Mini Putatan sedang dijalankan. Penganjuran program Sihat Cergas Madani dan Kibar Jalur Gemilang peringkat kawasan rukun tetangga KRT perlu diperluas ke setiap daerah. Ia bukan sahaja memberi manfaat dalam aspek kesihatan dan meningkatkan semangat patriotik, malah menjadi platform penyatuan masyarakat. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Akin memberitahu program itu dapat mengeratkan hubungan komuniti pelbagai peringkat umur dalam satu aktiviti bersama. Seterusnya menyamai semangat perpaduan dan integrasi nasional. Kita dapat menjadikan ini sebagai satu platform untuk mengeratkan hubungan di dalam masyarakat itu sendiri. Kita tengok hari ini pelbagai kampung, pelbagai KRT dengan pelbagai umur yang muda, yang berusia dan sebagainya kita dapat disatukan dalam satu program. Program ini juga memberi peluang kepada pemimpin menyampaikan aspirasi kerajaan secara terus kepada rakyat. Digitalisasi bukan lagi pilihan namun satu keperluan pada era perubahan teknologi masa kini. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri berkata, masyarakat perlu berani beradaptasi dengan teknologi baru agar terus relevan. Vivian menyatakan demikian dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Penyelaras Parlimen Sandakan, Tang Zu Ching. Vivian turut mengajak masyarakat mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Masyarakat juga perlu mengekalkan kemerdekaan dengan membina negara maju, inklusif dan berdaya saing. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Terima kasih Soren.